Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Makin panas, makin gempak sahabat-sahabat semua. Yang mana kita lihat hari ini pemimpin-pemimpin nombor 1 daripada Bersatu ya semakin terdesak sehingga sanggup memainkan apa saja cara, apa saja isu sahabat-sahabat semua ya untuk dipolitikkan, untuk menarik sokongan. Kononlah mereka lah pejuang kepada perjuangan mereka untuk bangsa dan agama. Itu mungkin antara yang mereka laung-laungkan sahabat-sahabat semua. Dan tapi hakikatnya hari ini ya Bersatu semakin tenggelam sahabat-sahabat semua. Jadi mereka begitu terdesak dan sanggup ya akan melakukan apa sahaja demi untuk meneruskan ya politik mereka. Jadi hari ini saya membawakan anda pencerahan padu daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan sesetengah isu panas yang sedang dipolitikkan, yang sedang direncanakan oleh pihak pembangkang. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, saya mau kita melihat dan menonton video ya daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu-isu panas ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Adakah Dr. M tunduk dengan DAP ketika jadi PM? Veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan pengurusi Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin yang mendakwa DAP menguasai kerajaan semasa serta tuduhan UMNO mempunyai akan membolehkan bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Lim bertanya kepada Muhyiddin sama ada Dr. Mahathir Mohamad tunduk kepada DAP ketika menjadi Perdana Menteri semasa pentadbiran Pakatan Harapan 2018 hingga 2020. Adakah itu punca konspirasi politik langkah Sheraton yang menggulingkan pentadbiran Mahathir? Soal Lim. Saya tidak pernah meminta Mahathir untuk apa-apa, untuk diri saya atau untuk orang lain. Dan tidak pernah tahu siapa yang akan beliau lantik. Tetapi saya pernah berjumpa beliau sekali untuk menekankan kepentingan mengambil serius mengenai janji pilihan raya. Mengapa seorang Mahathir yang jika benar tunduk kepada DAP menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, dilantik sebagai penasihat kepada 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis? Soalnya, semalam Muhyiddin mendakwa UMNO tunduk kepada DAP, mengatakan bekas partinya itu hanya sebuah parti kecil dalam kerajaan persekutuan sekarang dan tidak ada yang boleh dilakukan secara individu, bukan dilantik sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Lim bahawa bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Pemimpin DAP itu telah dipanggil oleh polis berhubung perkara itu. Baik, saya jawab. Mas Abu menjawab sebenarnya. Yang pertama sekali, macam saya kata semalam, 3 hari lepas, pemilihan Perdana Menteri ini melibatkan dua. Yang pertama, dia command majority. Yang kedua, dapat perkenan di Pertuan Agong. Walaupun dia command majority, tak dapat perkenan di Pertuan Agong pun tak dapat juga. Okey, itu yang kedua. Okey, dua perkara. Kemudian yang seterusnya, kita kata, bila Lim Kit Siang throw macam tu, sebenarnya dia membuka juga satu persepsi baru kepada kita. Bila dia kata bukan Melayu, adakah dia sebut Cina? Bagaimana dengan orang asli? Boleh tak orang asli jadi Perdana Menteri di Malaysia? Bagaimana dengan Iban? Bagaimana dengan Bidayuh? Bagaimana dengan Karazan? Bagaimana dengan Dusun? Bagaimana dengan orang Hulu? Bagaimana dengan orang Melanau? So, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Melayu tetapi juga Bumiputera? So, itu menimbulkan satu persoalan yang besar, seolah-olah Bersatu sekarang ini hanya pro kepada Melayu tetapi tidak pro kepada semua bangsa lain di negara kita. Jadi saya peliklah ada seorang YB dari Sarawak tu berbangsa Iban, tiba-tiba dulu masuk Bersatu. Baru Bian dah keluar dah. Tak nak dia join Bersatu. William Wongin pun dah keluar. Tapi ada seorang Mamat ni masih lagi. Padahal dah jelas-jelas Presiden, tak tahulah dia masih lagi parti tu, Presiden Bersatu sendiri kata dia takkan nak orang bukan Melayu. Takkan nak orang bukan Melayu. Dia ni bangsa Iban, bukan Islam, Kristian. Saya tahu, saya kenal dia. Tuan-tuan, dia macam ni. Isu ekstremis agama satu kisah. Isu ekstremis bangsa ini satu kisah lagi. Sebelum ini, UMNO dilihat banyak membawa kepada neraca ekstremis on the right, haluan kanan ini. The conservatism. Sekarang ni UMNO dah mula bergerak ke arah pertengahan. Sebelum ini Bersatu yang dilihat agak lunak. Tetapi sekarang Bersatu yang memainkan ekstrem ini. Kenapa? Sebab paling utama dia macam ni lah. Saya ceritalah. Katakanlah. Ini cerita saya. Tuan-tuan boleh tengok. Sebab saya boleh quote. Sebab saya pakai kacamata ni, saya boleh quote. Tuan-tuan, formula untuk pilihan raya seterusnya ini, kalau PAS bijak,
formula yang akan digunakan untuk pilihan raya yang akan datang ini, kalau PAS bijak, akan membunuh Bersatu. Bagaimana? Kalau PAS bijak, PAS akan berunding dengan UMNO. PAS akan kata sebegini. Dan saya tahu perbincangan ini memang ada. Dan inilah sekarang ini dibawa, naratif yang dibawa oleh golongan Hishamuddin. Geng-geng Hishamuddin. Dia kata macam ni. Baiklah, UMNO, kita bergabung. Kita bergabung untuk semenanjung bahagian 4 negeri. Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, PAS ambil. 4 negeri, Johor, Melaka, Johor, Melaka, Perak dan Pahang, UMNO ambil. Sudah ada 8 negeri. So sekarang ini tinggal negeri Pakatan Harapan, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang ni tak boleh nak menang semua, dia kata. Okey, tak boleh nak menang semua. Tetapi kita boleh ambil sebahagian kawasan-kawasan Melayu dan kita dah ambil pun. Menurut PAS, kita dah ambil. UMNO ada kat situ, kita boleh bantu. Okey. Selangor, kita boleh menang. Kalau gabung UMNO dengan PAS, boleh menang. Negeri Sembilan, confirm boleh menang sebab UMNO memang dah menguasai Negeri Sembilan. So, gabungan itu boleh berlaku di dalam PRU ke-16 akan datang. Perancangan itu sudah ada. Ini tim Hishamuddin, Itu yang dia orang cadangkan. Now bagaimana pula GPS dan JRS? GPS, JRS mudah. Di mana UMNO pergi, di situ mereka akan ikut. Macam-macam Perdana Menteri dah bagi. Aku cakap, percayalah. Itu je. Aku malah nak ulas panjang-panjang. Tetapi itu yang akan berlaku. So sekarang ini, isu dia adalah apa yang menjadi batu penghalang terbesar untuk geng ini masuk untuk bergabung. Dia ada 2 batu penghalang terbesar. Yang pertama, Zahid Hamidi. Sebab itu sekarang ini semakin rampant usaha untuk nak memburukkan Zahid Hamidi. Dia dekat TikTok saya tengok tekanan dan juga kutukan paling teruk. Dia sebenarnya bukan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi paling teruk kena. New Nippon Paint Weather Bond. Now stronger with dia orang tengah target sekarang ni Zahid Hamidi untuk nak dijatuhkan. Once Zahid jatuh, the rest mudah. Okay? Now, yang kedua halangan, yang pertama tadi Zahid Hamidi. Halangan kedua adalah Bersatu. Sekarang ini Bersatu perlu dikuburkan dan cerita Bersatu nak dikuburkan ni mudah dah. Cerita dah mudah. 5 orang dah melompat. Dengar cerita 7 nak melompat. Bagi saya 3 nak melompat lah. Tapi 7 nak melompat. Bersatu basically dah di hujung nyawa dah. Kan? Basically Bersatu dah di hujung nyawa. Rundingan diorang, kalau UMNO, tim Hishamuddin ini berjaya masuk, KJ akan datang balik, Syaril akan datang balik, 2-3 orang dalam UMNO yang masih kekal tu akan di-reinstate balik. Kemudian geng-geng Bersatu macam Hamzah, macam Muhyiddin akan dibawa balik ke dalam UMNO. Bersatu dibubarkan, mereka akan kekal menjadi UMNO. Kalau kau tonton perasan, dia attack, Bersatu attack. Tetapi apa yang Bersatu attack? Bersatu bukan attack UMNO. Bersatu attack UMNO Zahid Hamidi. Perasan In fact, Bersatu tak attack pun UMNO Najib. Bersatu tak attack UMNO Najib. Bersatu attack UMNO Zahid Hamidi. Hishamuddin lagi lah dia tak attack. Kenapa? Sebab dia tahu itulah tonggak dia. Sebab kenapa baru-baru ni timbul keluar fitnah mengatakan Zahid Hamidi akan meninggal, tinggal 6 bulan lagi dia nak hidup. Dia kata tak lama lagi meninggal lah dia. Benda-benda macam tu timbul. Sebab musababnya adalah untuk melemahkan semangat ahli-ahli UMNO untuk memastikan bahawa kita tak boleh lagi ada Zahid Hamidi ni. Kalau tinggal 6 bulan macam mana jadi presiden? Kita kena bagi dekat orang lain. Siapakah orang lain itu? Okey, Hishamuddin dah kena gantung. Isham Jalil dah kena buang. KJ dah kena buang. Syaril dah, tak tahulah buang ke gantung kan. Buang ke gantung macam tu. Anwar Musa pun dah out. Dah tak dengar cerita sekarang. Siapa? Ada beberapa orang yang masih ada dalam tu. Kini cuba dilunakkan dengan jawatan baru. Tetapi kita tengoklah. Kita tengok kan. Cuba dilunakkan. Cuba untuk dilunakkan supaya perkara ini tidak berlaku. So perancangan ini tuan-tuan adalah untuk menghadapi PRU ke-16.
Sebab suka atau tidak, dia ada dua saja pilihan. Sama ada UMNO bersama dengan Pakatan Harapan masuk PRU16 atau lawan. Dia tidak ada atau, dia tidak ada tengah-tengah, tak ada. Dia sama ada bersama atau lawan. Kalau bersama, plannya sebegini. Kalau lawan, plannya sebegini. Dan kalau lawan, tuan-tuan, isu dia, siapa yang akan lead? UMNO untuk lawan kalau Zahid tak nak lawan. Now, dia orang bawa isu baru-baru ni bahawa sebenarnya in fact kalau PRN dan juga PRK baru-baru ni, ramai ahli UMNO tak nak keluar mengundi. Antara lainnya mereka terpengaruh dengan dakwah yang disebarkan oleh Bersatu /PAS dan juga oleh UMNO yang anti Zahid. Kita jangan keluar mengundi, Zahid ni adalah ada DNA, Zahid rasuah, kita benda-benda macam tu. Zahid tak layak jadi pemimpin. Terutama baru-baru ni di Kemaman, pelangai pun ada. Nasib baik pelangai menang. So benda ini yang sekarang ini dimainkan oleh mereka, dan mereka merancang dalam tempoh 2027-24 tahun depan, 3 tahun akan datang, itu perancangan dia bagi menghadapi PRU ke-16. Kalau formula ini jadi, ni saya nak bagi amaran kepada Pakatan Harapan lah. Kalau formula itu jadi, ada kemungkinan bahawa it can work. Kita kena faham macam ni, UMNO bukan ditolak di seluruh Semenanjung. UMNO ditolak di utara tengah Semenanjung. Utara, Pantai Timur, tengah. Pahang, termasuk Pahang. Tetapi UMNO masih diterima di Central Selatan. So dia kata, tak apalah, kita bagi dua lah. Central Selatan, UMNO ambil. Tengah Pahang tu kita bagi dua. Pantai Timur, Utara dengan Penang tu kami ambil. Central macam Selangor ni kita bagi dua. That's the formula. Ni saya pakai kacamata ni, tuan-tuan ingat formula ni. Nak cari video ni, cari video yang saya pakai kacamata. Ini antara formula yang dia nak devise sekarang ini. Now, dia mainkan isu apa? Dia mainlah isu DAP. Dia dah start main balik apa yang UMNO dulu mainkan. Dia orang dah start main balik benda ini. Kerana apa? Macam saya kata tadi lah. Dia nak cerita tunduk pada DAP. Habis sama dengan Pakatan Harapan dan DAP dulu siapa? Bukan Muhyiddin Yassin ke? Kan? Tapi dia bukan kisah benda tu. Dia tahu pengikut dia bodoh. Dia percaya je lah. Dan membawa saya kepada poin saya tentang KJ. Rombakan kabinet. Zahid tunjuk dia masih berkuasa, kata KJ. Pertukaran beberapa portfolio menteri-menteri UMNO dalam rombakan kabinet yang pertama sejak penubuhan kerajaan perpaduan baru ini didakwa memperlihatkan kuasa sebenar Ahmad Zahid Hamidi. Menurut bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, rombakan itu juga menghantar mesej bahawa timbalan Perdana Menteri itu masih mempunyai kawalan dalam UMNO meskipun menghadapi masalah kesihatan. Menggelar ahli parlimen bahagian Datuk itu sebagai Thanos, Khairi berkata pertukaran portfolio memaksan daripada Menteri Pertahanan kepada Menteri Luar disifatkan sebagai turun pangkat. Apabila dia dengar yang Perdana Menteri akan melakukan rombakan, dia mungkin fikir inilah peluangnya memberitahu orang ramai, walaupun telah melalui pembedahan, saya masih berkuasa, saya masih ada di sini dan boleh tukar sesiapa saja. Kalau timbalan presiden ke, naik presiden ke, kamu tak selesai, saya akan pusing-pusingkan kamu. Yang kekal saya, Zahid, Thanos, yang lain semua. Timbalan presiden yang menjadi Menteri Pertahanan akan sekarang aku campak kau ke Wisma Putra. Kau naik presiden, kau jaga KPT. Merujuk kepada Muhammad Khalid. Saya hantar kamu jaga askar, tempat yang kamu tak ada apa-apa pengalaman. Katanya dalam program Temu Bual podcast sebelum ini. Khairi berkata demikian sebagai mulas rombakan kabinet yang berlaku baru-baru ini. Baik. Now, itu saya masukkan tadi. So, dia akan guna term Thanos. Dia akan kata, ni golongan ini, grup ini, dia gunakan keluar sekejap ini untuk dia nak propakan pertukaran yang akan berlaku ini. Tuan-tuan fikirlah, dia sekarang ini bekerja di Hot FM. Hot FM siapa punya? Media Prima. Media Prima siapa punya? And tiba-tiba dia berada di Keluar Sekejap, podcast Keluar Sekejap, untuk nak dikritik Zahid. Kenapa? Apa agendanya? Nah, tuan-tuan, jangan cakap bila seseorang berada dalam politik tidak ada agenda dalam politik. Cita-cita politik itu. Dan perasan tak? KJ tak pernah sertai mana-mana parti politik yang lain. Kenapa? Dia dilihat sebagai in waiting. In waiting apa, tuan-tuan? In waiting kepada dia mengambil alih. Selepas ini, UMNO untuk dia nak lead. Tuan-tuan, kita kena ingat ada orang pernah dibuang daripada UMNO. Pernah jadi Perdana Menteri.
pernah digantung daripada UMNO, boleh jadi Perdana Menteri. Bukan mustahil perkara tersebut. It can be done. UMNO pernah diharamkan pada zaman Mahathir dan Tengku Razali. Akhirnya dia berjaya reinstate balik UMNO. It can be done. Yang penting bagaimana nak tahu memainkan politik di dalam negara kita. Itu yang utama. So sekarang ini orang tak perasan. Keluar sekejap ni dia ada segmen dia yang bagus. Tapi that's the whole point. Dia bukan ada macam setengah pembangkang tu. Semua nak kutuk kerajaan all the time. Tak. You see, bagusnya keluar sekejap ni dia akan ada pro kerajaan, kutuk kerajaan. Sebab dia nak ambil audien. Sorry. Dia nak ambil audien. Kan dia nak ambil audien tu. Audien yang baguslah apa KJ cakap ni, baguslah apa yang ulas ni, wah ni baguslah, dijemputlah selebriti, dia jemput orang ni, orang yang ternama dan sebagainya untuk naikkan rating dia dulu. Bila once dia dah naik rating dia, apa yang dia akan buat adalah then dia akan kenakan jarum dia. Itu taktik media, tuan-tuan. I mean, kalau kita faham lah, itu taktik media. Tapi kalau kita tak faham juga susah lah, itu taktik media. Jadi dalam keadaan yang ada dan situasi yang ada sekarang ini, bagi saya penting untuk kita nak mengenal pasti siapa yang kita lawan, siapa musuh kita. Sebab itu sekarang ini, baru-baru ni hari ni saya dah lancarkan satu soal jawab tentang setahun penerangan parti dan juga penerangan Kementerian Penerangan. Saya ada buat satu soal jawab, satu Google Form untuk tuan-tuan isi dan bagi feedback. So bagaimana nak tahu tentang Google Form tersebut? Nanti saya akan letak di page Facebook saya, Iswardi Murni Utama. Tolong like, tolong follow page tersebut. Di page itu Iswardi Murni Utama, tuan-tuan akan nampak satu link untuk tuan-tuan bagi feedback berkenaan dengan komunikasi dan penerangan, dan saya akan tutup feedback itu pada 20 hari bulan Disember. Kenapa? 4 hari lagi, kerana saya akan insya-Allah bentangkan kepada menteri untuk kedapatan saya berkenaan feedback tersebut. Dan juga selain daripada kita tengok balik 2023, kita nak tengok juga 2024 apa perkara yang kita boleh lakukan. Sebagaimana kita tengok tahu sekarang ini JECOM berada di bawah KKD ataupun di bawah Kementerian Komunikasi. Baik, kita balik kepada cerita amanah. Pemuda amanah lulus usul adun dihadkan 2 penggal. Pemuda amanah meluluskan usul agar tempoh pemerintahan agung daripada parti itu dihadkan hanya kepada 2 penggal. Usul yang di bawah perwakilan amanah diterima melalui undian dengan... Alright guys, so itu dia satu pencerahan, pendedahan yang begitu padu daripada Brother Iswardi berkaitan dengan keterdesakan pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, khususnya presidennya sendiri, bakal sahabat-sahabat semua. Begitu juga dengan rancangan mereka. Khairi Jamaluddin juga mempunyai planning yang mungkin ramai orang tidak tahu sebelum ini. Namun hari ini kita mendapat gambaran apakah planning itu. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.